Mohon tenang. Hormati majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah lelaki hadza karamah itu. Saya nak tanya soalan kepada Ustaz Salman. Dengar perbahasan tadi bunyi macam berbelit-belit sangat. Apa nasihat Ustaz Salman kepada orang awam yang apabila dengar perbahasan ni dia rasa pening. Jadi akidah mana yang lebih mudah untuk dia faham kalau dia nak gunakanlah untuk diri dia lah. Sekian, Assalamualaikum. Manhaj Asy'ariyah ni dalam memahami sifat Allah Ta'ala, khususnya pada tajuk kita pada pagi ini ialah sifat sama' dan basar, ada dua bahagi. Satu fardu ain untuk orang awam, kemudian yang keduanya fardu kifayah. Fardu ain kerana berdasarkan firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah ya ayyuhalladzina amanu wa aminu billahi wa rasulih. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawiratun fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Quran. Kemudian yang kedua, ulama Asy'ariyah datang mempermudahkan orang awam dalam memahami hukum sifat ketuhanan dengan huraian ringkas, hanya sekadar melepaskan taklif fardu ain atas setiap mukallaf untuk mengenal Allah Ta'ala, bukan meleret-leret. Contoh ciri-ciri orang panggil untuk memudahkan orang awam beriman secara ijmal, Allah mempunyai sifat kesempurnaan yang sangat banyak. Hanya Allah yang maha mengetahui bilangannya, bukan menhadkan kepada 20 sifat ataupun 13 sifat. Dan menyatakan sifat Allah berserta dengan fungsinya secara ringkas, mendatangkan dalil secara ijmal sama ada an-naqli Al-Quran atau hadis atau al-aqli dengan secara ringkas. Adapun sifat-sifat khabariyah dan mutasyabihah, ulama Asy'ariyah itu melarang orang awam untuk membincangkan secara mendalam. Hanya cukup diimani sahaja tanpa memahaminya dengan akal. Dalam hal ini Imam Ghazali dalam kitab Iljamil Awam an Ilmil Kalam menggariskan 7 elemen yang perlu ada pada orang awam. Itu yang pertama secara ringkasnya, orang awam perlu menghadapi dengan sifat-sifat khabariyah atau sifat-sifat mutasyabihah ni, orang awam perlu ada at-taqdis yang pertama, menyucikan Allah Ta'ala daripada sebarang jismiyah, sebarang keserupaan Allah dengan makhluk. Yang kedua at-tasdiq, beriman, membenar, menerima, setuju dengan apa yang didatangkan oleh Allah Ta'ala. Yang ketiganya al-i'tiraf bil ajzi, mengakui dengan kelemahan diri, as-sukut, diam daripada membahas-bahasnya, imsak, menahan daripada memalingkan makna ataupun lafaznya daripada satu bahasa ke bahasa yang lain, al-kafu, dan menahan daripada diri berfikir atau tafakkur dengan makna, dan taslim li ahlih, serah kepada ahlinya. Zali setiap satu daripada yang ilmu kalam. Sekurang-kurang fardu ain yang wajib diketahui secara tafsili, secara terperinci, tapi dengan bayan yang ijmali dan dalil yang ijmali, huraian yang ringkas dan dalil ringkas, sehingga boleh bawa tamyiz bainal qadim wal hadis, tamyiz bainal khaliq wal makhluk. Itu 20 sifat atau 13 sifat sebagaimana yang tertera. Contoh-contoh kitab yang menghuraikan akidah bagi orang awam dengan sangat mudah. Tidak payah pun manhaj Asy'ariyah ni sebenarnya. Satu, kitab Muqaddimah Sughra bagi Imam Sanusi. Was-sam'u wal basaru al-muta'alliqani bi jami'il mawjudati. Allah bersifat dengan pendengaran dan penglihatan dan maha mendengar dan melihat sekalian benda yang ada. Termasuk kita-kita yang ada sekarang Allah melihat. Kemudian dalil pun ringkas saja. Al-burhanu ala wujubi sam'i wal basari wal kalam. Itu ammal burhanu wujubi sam'i lahu ta'ala wal basari wal kalam fal kitabu Quran was sunnatu dan hadis wal ijma' wa aidan, tambah sedikit akal, lau lam yattasif biha, kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat tersebut, lazima an yattasifa bi addariha, pasti Allah Ta'ala bersifat dengan lawannya, dan lawan dia pasti naqais, kurang, wa naqsu alaihi ta'ala muhalun, dan itu membawa kepada mustahil, kekurangan di atas Allah Ta'ala mustahil. Begitu juga contoh daripada kita Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi, dikatakan wahwas sami'ul basir, dia Allah maha mendengar maha melihat, gitu saja, sangat senang untuk difahami. Ini pasti daripada mazhab Asy'ariyah, karena Imam Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menasihati di dalam kitabnya yang lain Risalah Mu'awanah, kun asy'ariyan fi i'tiqadin fa innahu huwal manhalu safi 'ani zaigh wal kufri. Hendak kamu ni adalah sebagai orang yang berasy'ari di dalam i'tiqad, karena manhajnya suci daripada penyelewengan dan kekufuran. Begitu juga sangat mudah, wa annahu sami'un basir,
Dan sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha mendengar, maha melihat. Ini untuk orang awam. Itu juga contoh-contoh kitab Jawi yang menghuraikan akidah bagi orang awam sangatlah mudah. Contoh seperti kitab Miftahul Murid. Dan sama, iaitu pendengaran. Artinya mendengar, maka mendengar Allah Ta'ala itu tiada dengan telinga. Allah Ta'ala tidak mendengar dengan telinga. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat pendengaran. Lawannya itu didnya, yang tidak boleh berhimpun dengan pendengaran, itu tuli. Mustahil ia Allah Ta'ala tuli, hanya wajib mendengar selama-lamanya. Dan dalil sama itu firman Allah Ta'ala, innallaha sami'un basir. Sangat mudah. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat. Dan basar artinya melihat, yakni pelihat. Maka melihat Allah Ta'ala itu tiada dengan mata, bahkan dengan sifat penglihatan. Dan tiada dengan sebab cahaya matahari dan pelita dan lainnya. Lawannya yang tidak boleh berhimpun dengan sifat penglihatan, iaitu buta. Mustahil Allah Ta'ala itu buta. Hanya wajib bersifat dengan sifat pelihat selama-lamanya. Adapun dalil melihat Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, innallaha basirun bil ibad. Allah Ta'ala bahawasanya Allah Ta'ala maha melihat segala hambanya. Sangat mudah untuk memahami. Saya rasa dalam dewan ini rasa tak ada pun yang tak faham. Kalau tak faham juga mesti kena makan kismih banyak-banyak. Kemudian ke sebelah kitab Baqaratil Amani ini sangat mudah. Artinya pendengar, sama artinya pendengaran Allah Ta'ala, iaitu satu sifat yang sedia kala adanya pada zat Allah, yang dengan sifat pendengaran tersebut Allah mendengar segala barang yang ada pada ketika adanya. Yang ini baru. Mendengar itu baru. Karena itu takluknya. Tapi sifat pendengaran yang ada di zatnya itu qadim. Dan seterusnya. Boleh lihat di dalam apa yang dipaparkan di sana lah. Cuma di dalam kitab ni dibawakan dalil akli. Dalil akli. Karena di sana maslak Asy'ariyah nanti kita akan bahas. Maslak Asy'ariyah dalam istidlal tentang sifat sama dan basar ni ada pelbagai. Kepelbagaian ni bukanlah orang panggil suatu percanggahan yang boleh membawa kepada saling mentakfir ataupun mentabdi' atau menyesatkan. Yang kelima, orang awam yang mempelajari ilmu akidah fardu ain mengikut metod Asy'ariyah ni tidak diwajibkan mengetahui takluk sifat ma'ani, karena ia termasuk min ghawamid ilmul kalam. Ini sebagaimana yang disebut dalam kitab Faridatul Fara'id, dan tiada wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui beberapa takluk ini, karena ia daripada bicara yang dalam, ghawamid fil ilmil kalam. Tetapi itu nisbah dengan orang awam di luar sana disebut. Adapun nisbah kepada yang lain daripada mereka itu orang awam, maka tiada zahir, tidak wajib, bahkan jadi fardu kifayah.